yang kita sayang. Itulah yang akan memberikan kesan kepada kita. Contohnya kita sayang dengan kerjaya kita sebagai guru. Tak ada di atas dunia kita, perkhidmatan kita ni, guru itu membenci perkhidmatan dia. Jauh di sudut hatinya dia sangat mencintai kerjayanya sebagai seorang guru. Kerana guru itu tidak lebih dan tidak kurang akan memberi inspirasi kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Namun cabaran-cabaran persekitaran itu membuatkan seseorang itu boleh tertewas dengan emosi sendiri. Emosi yang bagaimana tiba-tiba rasa tak happy jadi cikgu. Tiba-tiba tak happy jadi PKM. PKM sekarang kerja dia sangat hebat, terutamanya musim-musim COVID ni. Tiba-tiba tak happy jadi pentadbir, pengetua. Banyak desakan. Banyak meminta cepatlah bagi respon, desakan parent yang mahukan tuntutan makna jawapan. Saya nak pergi besok, pengetua tolong pengetua pun ditekan sekarang. Begitu juga dengan cikgu-cikgu tolong hantar kehadiran murid, tolong hantar kehadiran anak. Hilang bahagia cikgu hilang senyuman. Tanpa sedar semua itu hilang daripada kehidupan kita. Jadi hari ni saya dengan cikgu-cikgu semua, marilah kita kembali semua menyayangi kerjaya kita sebagai guru yang dihormati oleh semua masyarakat di dunia ini. Bukan di Malaysia, di mana-mana saja title sebagai seorang cikgu sangat dihormati. Jadi cikgu semua, bagaimana kita nak happy, kita perlu mencipta bahagia menjadi seorang guru. Tak apa, panjang lagi penceritaannya. Cikgu, adakah cikgu sedang merasai stres? Okey, siapa yang stres boleh tutup kamera. Siapa yang stres boleh tutup kamera. Ya. Okey, siapa yang stres tutup kamera. Ramai juga yang stres ni sebab tak on kamera. Okey, baik cikgu. Sebenarnya kita kena kenal dulu apa itu stres. Okay, kita selalu sebut stres lah, emo lah, kan? Tak best lah cikgu tu emo, suka marah-marah. Cikgu tu stres dia tinggi lah, masuk kelas suka ngamuk-ngamuk. Itu antara perkataan dan words kadang-kadang pedih hati kita nak dengar. Tetapi kita sebagai guru bila dengar perkataan emo, cikgu selalu marah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak apa, itu ialah lontaran perkataan yang mereka nak luahkan kepada kita. Tak apa, kita kena selalu meraikan. Kalau dia kata cikgu saya tak happy, cikgu ajar. Tak apa, apa yang awak nak sebenarnya? Okey, kita kena bagi ruang bagaimana cara mereka nak meluahkan. Asalkan dengan cara yang betul. Baik, stres tu ialah kadar kelusuhan, kelunturan yang telah berlaku pada diri seseorang. Jangan biarkan emosi itu luntur cikgu-cikgu. Emosi itu perlu diraikan, sangat perlu diraikan. Jika kita biarkan emosi kita itu semakin luntur, pudar, tak ada sinar, maka motivasi kita untuk bekerja juga akan luntur cikgu-cikgu ya. Jadi bagaimana stres itu harus diurus terlebih dahulu. Mahu atau tidak, stres perlu diuruskan. Jika anda membiarkan stres itu tanpa di-guide dengan betul, maka cikgu sudah mengundang satu album baru iaitu memberi salam kepada tekanan perasaan dan akhirnya membawa kepada pergolakan jiwa yang tidak pernah damai. Bagaimana nak bahagia cikgu, jiwa tak damai? Jadi seboleh-bolehnya uruskan stres dengan lebih awal. Cikgu-cikgu semua yang saya hormati, saya tahu cikgu-cikgu semua mempunyai pengalaman masing-masing, mempunyai life story yang berbeza-beza antara satu individu dan individu lain. Okay, emosi yang negatif itu cikgu yang selalu hadir perlu diraikan. Bagaimana nak meraikan Cikgu Aida? Cikgu Aida selalu sebut perkataan meraikan. Okay, dalam psikologi memang perkataan words diraikan itu memang perlu difahami.
Sebagai contoh, emosi negatif. Emosi negatif ni macam mana? Sakit, sedih, kecewa, tidak dihargai, tiada penghargaan, tiada ucapan terima kasih. Malah yang lebih hebat lagi, mula hadir skrip-skrip yang tidak sepatutnya keluar daripada seorang guru yang hebat. Sebagai contoh, oh rupanya aku sudah tidak diperlukan di sini. Oh rupanya aku ni bukanlah, tak ada orang pandang pun aku buat kerja. Oh rupanya aku ni buat perkara yang sia-sia. Kenapa aku? Okey, jika bermulalah keluar perkataan kenapa aku, cubalah duduk merenung diri untuk seketika. Begitu juga dengan emosi yang positif, cikgu. Kita terlalu suka, kita ada keterujaan kita ada positif diri. Namun emosi tersebut juga wajar diraikan. Cara bagaimana untuk meraikan positif emosi ini? Adakah dengan cara menulis tanpa henti, perasaan gembira, oh aku happynya, aku diraikan sebegini, aku naik pangkat sebegini. Okey, permulaannya memang kita akan meluahkan, tetapi akhirnya kalau silap tidak dikawal keterujaan itu, akhirnya akan mendatangkan sesuatu yang negatif kepada diri kita sendiri. Sebab cikgu kena faham, sekarang ini dunia sangat paranoid. Kata-kata kita di dalam Facebook kadang-kadang dengan perkataan sabarlah hati. Cukup dengan 2 patah perkataan itu sahaja cikgu. Sabarlah hati. Sebenarnya penulis memaksudkan sabarlah hati itu untuk memberi kata-kata positif pada diri. Tetapi penilaian orang lain, kenapa engkau tu? Apa yang kau tak happy sekarang? Judgmental. Dan labeling orang dengan words yang cuba kita sampaikan. Walaupun pada awalnya perkataan itu positif, akhirnya kita akan kecundang dengan perkataan kita itu sendiri jikalau kita tidak mampu mengurus emosi tersebut. Okey cikgu, itulah sebenarnya yang dikatakan emosi. Emosi itu sebenarnya dirasakan secara spontan. Bila kita meluahkan sakit, bila ada orang pukul, kita rasa sakit, spontan. Dan sakit itu terus naik kepada pemikiran. Dia ada judgmental di situ. Secara kognitif, sakit dekat mana tu? Sakit hati, sakit di jiwa, sakit fizikal kita boleh nampak cikgu, lebam. Tapi sakit di hati, itulah yang membuatkan seseorang boleh kecundang dan hilang perkataan bahagia. Sebenarnya emosi itu memang perlu diraikan dan kita perlu memahami bahawa perasaan itu adalah sesuatu yang normal. Semua orang merasai kerana dia merupakan entiti yang hidup. Jika tidak merasai, maka berakhirlah kehidupannya. Tiada rasa, maka beku. Jadi tidak ada guna lagi kita membawa dia bersama dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kita rasa ingin diraikan. Setiap emosi yang dihempak pada diri perlu dibelai. Jika ia terbiar lama-lama, maka ia akan sakit. Emosi akan hadir bila? Bila rasa tu tiba-tiba hadir? Bila tidak dihargai. Bila kita dipandang sepi. Hidup ini tidak diadili. Pelbagai skrip yang negatif mula timbul. Nah, di situ rakan circle, orang-orang di sekeliling perlu memahami mengapa dia bertindak melarikan diri. Kenapa dia bertindak exposekan diri. Sesuatu itu perlu dicari. Okey? Cikgu-cikgu, sebenarnya emosi ni sangat kompleks. Sangat kompleks. Dia datang bersama kognitif. Sebab tu kita tak boleh cakap, alah aku rasa biasa je. Kau ni tak terbawa-bawa sampai ke alam mimpi. Kena marah sikit tu terbawa-bawa ke alam mimpi. Tapi kita boleh cakap macam tu sebab kita tak tahu apa sebenarnya background dia. Adakah dia satu ketika dulu mempunyai satu pengalaman trauma yang orang lain tak pernah faham. Dengan perkataan-perkataan, saya tak suka apa awak buat. Perkataan itu pun dah mampu membuatkan dia tak happy di sekolah. Kita tak faham.
Kadang-kadang gurauan kita, alah kau buatlah sikit je, aku top up sikit-sikit je. Perkataan menidakkan kehadiran dia tu pun membuatkan dia down. Jadi jangan tanya kenapa dia begitu. Sebaliknya kita sendiri, tak apa, saya minta maaf, apa yang saya dah cakap tu mungkin mengguris hati awak. Tak apa, kita buat sama-sama. Di situlah akan lahirnya bahagia pada individu tersebut. Okay? Seterusnya, cikgu-cikgu, bicara tentang emosi ini sebenarnya kita nampak simple. Apa nak sembang-sembang tentang rasa ni? Apa nak sembang-sembang tentang perasaan ni? Tetapi rasa itulah lahirnya label. Rasa itulah hadirnya judgemental. Dan rasa inilah yang membuatkan kita mampu bertindak balas dengan komitmen yang dituntut oleh setiap sekolah. Okay, cikgu-cikgu. Jadi panduan untuk mengurus emosi ini bukanlah kepada orang lain, tetapi lihatlah kepada diri sendiri. Diri sendiri yang perlu tahu bagaimana urus dan mencipta bahagia, motivasi untuk terus menjadi pendidik yang terhebat. Okey, cikgu-cikgu, kita hidup bukan untuk stres. Seperti yang saya tuliskan tadi, kita hidup untuk bahagia. Kita dilahirkan untuk rasai bahagia itu. Lihat baby masa lahir. Kita lihat baby masa lahir, stres, menangis-nangis. Kan? Tapi bila dia keluar je, bila dia cetuskan senyuman yang pertama, ibu itu akan tersenyum. Hilang stres. Jadi, petua yang paling hebat untuk menghilangkan stres, berilah senyuman. Kadang-kadang kita terpaksa memakai topeng. Cikgu, memang tidak dapat dinafikan. Manusia ni kadang-kadang terpaksa memakai topeng walaupun hati menangis, walaupun hati terseksa. Tapi seorang cikgu memang sangat bijak memakai topeng. Topeng anima, topeng animus, topeng biru, topeng kuning, apa-apa sahaja topeng yang cuba sedaya upaya menzahirkan untuk memberikan kegembiraan pada orang lain. Namun akhirnya kita juga seorang manusia. Kita juga akan tertewas bila air mata itu jatuh, cikgu-cikgu semua. Tapi kita kena kuat. Kita kena kuat dan kita kena tahu urus bagaimana untuk melaluinya. Baik, tanda-tanda stres. Cikgu-cikgu semua, cuba kita lihat bagaimana hujan mahu turun. Sebelum hujan sudah ada tanda-tanda guruh berbunyi. Sudah ada tanda-tanda awan berarak kelam untuk nak turunnya air hujan yang lebat itu. Begitu juga dengan stres. Stres itu mula-mula akan hadir dengan tanda-tandanya, cikgu. Dia tidak akan datang dengan tiba-tiba. Okey, tanda-tanda stres ialah bangun awal pagi kita dah tak happy. Malasnya nak pergi sekolah. Ya Allah, COVID ni risaunya. Boleh ke ni? Bangun pagi kita dah tak happy, rasa berat, tengkuk, belakang, kaki kebas. Bila fizikal kita dah menidakkan emosi kita tak best, kita tetap pergi juga dalam keadaan mood yang tak berapa best. Tapi kita paksa diri kerana komitmen dan tanggungjawab. Okey, itu yang pertama. Kita bangun pagi dah stres. Yang kedua, kita bangun tidur, kita tengok muka kita sendiri, kita dah tak happy. Kita terlupa nak tengok muka kita sendiri. Dan kita tengok wajah anak-anak kita pun kita dah stres. Pagi-pagi memang orang stres. Sebab kita rushing. Kadang-kadang kita tengok tak sempat nak tengok muka pasangan pun. Kita pergi ke sekolah dalam keadaan stres. Dalam keadaan stres. Stres sebab apa? Sebab tidak mampuan nak urus dengan yang terbaik. Untuk permulaan, pada hari pertama sekolah, saya dah tahu. Kita semua dah boleh bayangkan betapa huru-haranya pada hari pertama. Huru-haranya pada hari pertama, ada yang tertukar beg sekolah anak, ada yang tertukar kereta, kunci lain, bawa kunci lain, ada yang terbawa handphone orang lain. Itu semua perkara biasa sebab hari yang pertama kita memang stres. Jadi, cara bagaimana? Uruslah pada awal pagi. Uruslah pada awal malam untuk kita pastikan hari pertama kita pergi sekolah itu membawa kebahagiaan yang terapeutik kepada semua. Kita bukan datang sebagai kita sahaja. Kita datang untuk pentadbir kita
kita datang untuk anak murid kita dan kita datang sebagai kita untuk memberi perkhidmatan kepada anak murid yang memerlukan kita yang dah lama tak bersemuka dengan kita. Kalau hari pertama dah mood swing, cikgu percayalah sehingga waktu terakhir tu mood kita akan swing. Adakah kita nak kena marah pada hari pertama tu bila berlaku je sesuatu kejelekan pada perkara yang pertama tak best, kita bawa. Tapi kalau kita urus dengan baik, okey tak apa, hari ni dah tersilap, kelas kena masuk, terus caras mood yang tak happy tu. Timbulkan perkara yang bagus-bagus. Okey anak murid semua, timbulkan mood yang bagus. Begitu juga sapaan-sapaan rakan-rakan, sapaan-sapaan dari pentadbir. Sangat penting. Sapaan-sapaan daripada sekeliling, support system. Itu mengundang bahagia untuk seorang cikgu. Walaupun kita dah terlambat hari pertama, kucar kacir, tudung tak betul apa semua, kerongsang pun boleh hilang, nentek pun pakai terbalik hari pertama tu, tapi tak apa. Sebagai rakan-rakan, awak nentek tukar, nentek terbalik. Saya pernah, sebab itulah saya cakap, saya pernah lalui. Masa anak tengah ramai merintik-rintik tu kan, pakai kasut sebelah lain pernah terjadi cikgu. Tetapi sampai bila kita nak biarkan keadaan kita macam tu? Bila ada orang menegur, ya Allah terima kasih tegur saya, okey saya cari kasut. Kita tak adalah terus bawa, hari ni memang teruk betul lah. Semua tak menjadi, kita marah. Bagaimana kita respon itu sebenarnya cara untuk kita mengurus diri. Begitu juga dengan stres yang punca-puncanya daripada alam sekeliling. Saya faham cikgu, kehidupan seorang cikgu nampak seolah-olah sempurna. Tetapi cikgu ni bagaikan Santa Claus membawa satu beg karung yang penuh dengan komitmen di belakang tu. Kita tak nampak selagi kita tak berada di sisi dia. Dalam karung itulah dia terpaksa menjaga anak yang special. Dalam karung itulah dia terpaksa menyimpan emosi-emosi dia yang terpaksa memakan ubat, sakit kronik, darah tinggi, kencing manis. Dalam karung itulah dia terpaksa menyimpan perasaan-perasaan yang terpaksa menjaga ibu ayah yang sakit. Dalam karung itulah dia terpaksa menanggung perasaan-perasaan hidup PJJ dengan suami. Dalam karung itu jugalah terpaksa dia menyimpan pelbagai perasaan, kehilangan suami, kehilangan anak. Dan bila dia sampai di sekolah, boom, dia meletup. Boom, dia meletup. Menangis, dia marah. Sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Kita nampak dia okey, tak sangka kan? Perkataan tak sangka tu sebenarnya dia sedang mencari bahagia. Tapi di sekolah itulah tempat ruang dia melarikan, escape seketika kepenatan, perasaan-perasaan unfinished di rumah itu. Dan jika dia ada satu circle yang baik di sekolah, guru-guru yang support, pentadbir yang support, kawan-kawan yang memberikan sokongan yang terbaik, insya-Allah bahagia itu dia nak datang, aku happy lah pergi sekolah sebab hilang rasa sunyi. Aku happy lah pergi sekolah sebab apa? Escape seketika untuk beban yang berat di rumah. Cikgu-cikgu semua, itu adalah cara bagaimana kita memaknai stres tersebut. Baik, siapa orangnya yang bahagia cikgu-cikgu? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Bila dia tengok kawan dia berjaya, bestnya dah pandai jadi YouTuber. Kita support dia. Bestnya dah boleh buat virtual, listening virtual. Hebat, semua hebat. Masing-masing dah menunjukkan kepakaran masing-masing. Yang selama hari ini kuku tersimpan, kuku semua terkeluar panjang. Disebabkan COVID tu, masing-masing terpaksa mengeluarkan kepakaran yang selama ini disimpan di sorok. Tapi kita raikan. Dan yang mana yang saya faham, ada di kalangan cikgu yang stres, yang terpaksa berhadapan dengan skrin. Tak mampu bila buka skrin, dia jadi migraine. Dia akan stres. Dia hilang nikmat bahagia nak mengajar. Tak apa cikgu. Akan ada satu masa bila kita nanti bersemuka dengan murid-murid, kita luahkan
yang selama hari ni kita tak best, terpaksa berhadapan dengan skrin, kita luahkan. Di situlah ruang syukur kita yang dinamakan satu penulisan syukur. Skrip syukur yang perlu ada pada setiap cikgu. Baik. Cikgu-cikgu semua, apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah cara terbaik untuk urus emosi yang negatif. Kita faham ciri-ciri orang yang toksik ini sebenarnya akan membuatkan persekitaran kita hilang bahagia. Kita nampak sangat mudah. Benda ni tak perlu lagi untuk diajar-ajar, tak perlu lagi untuk dikongsikan. Tapi sebenarnya emosi inilah yang tergantung, yang tidak diselesaikan, yang tidak dibicarakan, yang tidak diraikan akan membuatkan seorang itu tidak mampu berkembang dengan baik. Okay? Selagi perasaan negatif itu tidak dikikis, tidak dibuang, maka selagi itulah kita tidak akan boleh menzahirkan kepakaran kita yang sebenarnya. Antara salah satu emosi yang negatif yang sering berlaku di antara manusia-manusia yang berkerjaya, iaitu haruslah dibuang rasa bersaing dan juga untuk menjatuhkan. Seandainya perkara ini berlaku, maka kejelekitan, kemesraan, kasih sayang itu tidak akan dapat disampaikan. Sebaliknya, jika perasaan ingin bersaing secara sehat, saling menyokong, saling mendukung akan membuatkan kita semakin berkembang. Banyakkan berselawat jika hati kita terluka, jika hati kita tak happy, jika kita inginkan sesuatu tapi kita tak capai. Kita cuba ikhtiarkan sesuatu supaya menjadi lebih baik dan bertenang. Okay? Sebagai contoh, skrip-skrip yang selalu kita dengar, mengapa cikgu itu tidak mampu untuk merasakan bahagia di sekolah apabila kehidupannya tak sama dengan apa yang diinginkan. Antara contoh, saya tidak point kepada siapa-siapa, ini disebutkan secara umum, mana tahu seandainya ia adalah satu kebetulan mungkin boleh diekspresikan dalam kehidupan cikgu. Sebagai contoh, hidup dengan pasangan PJJ, jauh, pasangan kita jauh. Tetapi kita kena ada skrip syukur. Syukur aku masih ada pasangan yang dekat dengan aku. Skrip yang negatif seterusnya, hidup dengan berpenyakit kronik. Kita tiba-tiba kita sakit kepala, kita terpaksa pergi sarapan pagi sebab kena makan ubat di kantin. Kita kena terima benda tu cikgu. Kita makan ubat, kita pergi sarapan. Walaupun kita akan ada tiap-tiap pagi mungkin kau je kat kantin, tapi seharusnya kita raikan. Tak apa, makan dulu, ambil take time. Makan ubat, makan sikit sejamah, tak apa, pergi masuk kelas. Okay? Sebenarnya yang paling hebat dalam kehidupan kita adalah komunikasi. Kata-kata yang positif itulah yang akan mengundang bahagia sepanjang pandemik ini. Tidak ada apa yang lebih istimewa daripada kata-kata yang meraihkan emosi seseorang. Okey cikgu, seterusnya mengajar jauh, perjalanan yang memenatkan. Tak apa, kita syukur. Kita syukur walaupun terpaksa menempuh jam, walaupun kita terpaksa menempuh perjalanan yang jauh, awal pagi dah keluar. Tapi saya faham cikgu-cikgu semua sangat hebat dan akhirnya boleh sampai ke sekolah. Walaupun pada permulaannya sedikit tertekan. Tetapi seandainya kalau cikgu semua boleh meraihkan kewajipan itu dengan cara yang baik, okey, tak apa, perjalanan saya okey. Saya dah 10 tahun dah berjalan jauh. Tak apa, saya okey. Perkataan-perkataan itu sebenarnya memberi makna kepada diri kita untuk lebih berkembang dengan lebih baik. Mengajar di sekolah ramai murid. Stres, nak tanda buku banyak. Budak-budak tak bagi respon. Masuk kelas hari pertama semua blur. Tanya, seolah-olah cikgu bercakap seorang diri di dalam kelas. Hari pertama memang blur. Tapi tak apa cikgu. Keinginan kita, impassion kita, keterujaan kita nak mengajar tu cikgu, kita raikan. Tak apa, saya faham cikgu nak okey semua, keluarkan buku. Saya nak bersemangat. Tapi kalau tidak diberi respon seperti mana yang kita harapkan,
cikgu bertenang dulu. Tak apa, kita nikmati dulu saat-saat itu. Okey cikgu, seterusnya saya faham dalam situasi pentadbir. Pentadbir di mana nak mengurus jadual waktu. Ni jadual waktu ni jeng 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 jeng. Kan permulaan ni memang berapa waktu aku ni, hari Isnin aku berapa ni kan. Masing-masing dah jeng 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 sangat ni kan. Belum lagi tengok. Tengok nanti mau ada yang give up. Tapi saya faham, cikgu-cikgu itu semua satu cabaran. Memang betul orang cakap 3 hari berderet pagi. Saya pernah tengok 3 hari berderet pagi, memang hebat cikgu ni tak sempat nak sarapan, tak terus masuk kelas. Tapi itu adalah satu komitmen yang membuatkan cikgu teguh dengan ilmu yang cikgu ada. Kalau cikgu tak masuk kelas itu, kalau cikgu menafikan kenapa aku, kenapa tak adil, jadual ini berat sebelah, banyak why. Benda itu akan membuatkan cikgu stres. Sebaliknya jika cikgu tengok tenang, bila dapat jadual tu renung, okey, tak apa, okey faham, okey jadual, kalau tak puas hati jumpa pentadbir, okey mungkin macam ni, macam boleh di-adjust. Kalau tak boleh di-adjust, kita faham mengapa keadaan tu jadi begitu. Jangan ada skrip memang tidak adil. Mesti kalau pagi aku, waktu nak balik aku, hilangkan keakuan itu. Konflik fikir pentadbiran dengan penyusunan jadual itu memang sangat hebat. Jadi jawatan kuasa untuk membuat jadual, bawa bertenang, hadaplah untuk seketika dengan keadaan cikgu yang mungkin meronta-ronta. Perasaan tu nak marah, sama-sama kita toleransi. Sama-sama kita bagi, saya faham kenapa keadaan tu jadi macam tu. Tak ada orang yang nak mengenakan sesiapa dan tidak ada sesiapa yang menjadi mangsa. Kalau kita menghayati keadaan tu, menikmati, merasai, mensyukuri keadaan itu, insya-Allah perjalanan kita akan lebih membahagiakan. Seterusnya cikgu, saya faham keadaan cikgu yang mana kadang-kadang tak sempat nak kejar dengan arahan-arahan yang diberikan. Bertimpa-timpa akhirnya datang. Mahukan dan tu juga. Tapi cikgu percayalah, bahagian pentadbir juga, dia juga melalui satu tekanan yang hebat. Cikgu-cikgu juga melalui satu tekanan yang hebat. Begitu juga dengan anak-anak murid ni. Dia pun juga melalui satu tekanan yang hebat. Jadi cara bagaimana kita nak mencipta bahagia di sekolah itu sangat penting. Saya akan kongsikan dengan kalian semua cara bagaimana untuk ciptakan situasi kondusif di kalangan guru-guru, anak murid, pentadbir dan seterusnya. Sebenarnya siapa yang nak bahagia ini, dia perlu kongsi, dia perlu memberi dan dia perlu sanggup untuk sharing. Sharing yang bagaimana? Setidak-tidaknya berkongsi untuk meluahkan perkataan yang baik-baik untuk rakan. Tak apa, dapat kelas yang akhir pun tak apa. Itu satu pengalaman yang cukup indah. Mana tahu satu hari nanti kan akan memberikan impak yang sangat wow kepada pengalaman dalam kerjaya. Kita datangkan dulu skrip yang bagus-bagus. Selalunya yang kelas belakang ni, yang kalau cikgu-cikgu dapat kelas belakang, kelas yang hebat-hebat, menengah atas, kelas peperiksaan, dia punya stres dia agak tinggi. Sebab apa? Sebab dia juga merasakan bahawa ada seseorang menuntut komitmen yang tinggi. Padahal tidak begitu pun. Masing-masing memahami, masing-masing mempercayai. Kenapa saya diberi kelas peperiksaan? Kita dah stres. Sebenarnya anda telah dikenal pasti menjadi orang yang sangat diraikan. Sebenarnya anda memang sangat mampu untuk menjaga kelas peperiksaan. Begitu juga dengan kelas-kelas yang akhir. Tidak ada istilah mengenakan. Tetapi cikgu renung balik diri cikgu, kenapa aku diberi? Rupanya aku mampu kontrol kelas tersebut. Aku duduk dalam kelas tu, budak boleh diam. Cuba datangkan skrip yang baik, duduk bertenang dan menghayati apa sebenarnya yang diberikan komitmen kepada kita. Jika datang skrip yang negatif, dahulu dalam hidup kita, kita kena checklist semula apa sebenarnya yang berlaku dengan hati kita. Baik cikgu, sebenarnya bahagia itu bukan daripada orang lain, tapi daripada diri kita sendiri. Agak-agak rasa stres tinggi, bagaimana caranya? Senyumlah cikgu.
Senyum itu sudah cukup memberi kedamaian. Senyum itu sudah cukup memberikan kita sesuatu yang sejuk di mata kita. Senyum itu sudah cukup memberikan respon yang orang kata tanpa bicara. Walaupun kita tengah sedih, saya sedih tapi saya nak senyum juga. Kan? Kita raikan perasaan tu. Kalau kita masam, memang ada satu saat takkanlah budak dah bergaduh kita tersenyum-senyum lagi kan. Udah kenapa kau tersenyum-senyum lagi, tipah kat situ kan. Budak dah bergaduh dah terlangkau kau. Oh saya guna teknik Cikgu Aida, senyum-senyum-senyum kan. Habislah macam tu, hilang bahagia cikgu. Kalau budak kita, macam kita sendiri pun. Budak lalu sebelah kita, murid lalu sebelah kita. Satu pandangan pun tak ada untuk kita. Satu senyuman pun tak ada untuk kita. Begitulah perasaan kita bila kita tidak melemparkan senyuman pada rakan. Itulah juga sebab benda tu akan berlaku di sekeliling kita. Jika kita lihat budak itu sedang bergaduh, mahukah lagi untuk kita tersenyum? Ataupun kita turut sama debik budak tu? Ataupun kita tinggalkan mereka atau kita viralkan mereka? Jadi kita fikir sendiri, kalau kita nak bahagia, perlukah kita viralkan? Kalau kita nak bahagia, perlukah kita debik kembali budak tu? Perlukah kita tersenyum lagi di situ? Jawapannya, carilah pada kematangan seorang guru. Kematangan seorang guru sangat hebat. Terutamanya kepada pentadbir, kepada pengetua, kepada PKM, kepada guru kaunseling, kepada guru disiplin. Semua itu terletak kepada kematangan seorang cikgu. Jadi cara bagaimana kita nak bahagia, cari jalan penyelesaian yang terbaik. Okay, stres pagi-pagi, rushing. Rushing mana nak masak, mana nak kena siapkan mangkuk tingkat anak, mana mangkuk tingkat suami, mana mangkuk tingkat isteri, mana mangkuk tingkat untuk ibu dan ayah yang terpaksa kita jaga. Semua itu memberi satu desakan untuk kita bekerja keras. Bekerja keras. Orang takkan faham kesusahan kita di rumah. Jadi untuk kita bahagia di sekolah, kita mula bahagia di rumah. Jika kita tidak bahagia di rumah, kita takkan dapat bahagia itu di sekolah, cikgu. Percayalah dengan saya, kebahagiaan itu bermula di rumah. Kalau di rumah kita dah tak happy, kita dah bergaduh sehari, bumbang-bumbang dengan tumbuk berdebik apa semua, kita nak pergi sekolah tu hati kita bungkam. Kita akan rasa lesu. Kita akan rasa tak best. Kita tak puas. Jadi, siapa yang nak ciptakan kebahagiaan ini? Kita sendiri, cikgu. Orang lain tak mampu. Orang lain tak mampu nak bina satu episod baru untuk kita, tetapi kita sendiri yang kena bina episod baru di rumah, barulah kita boleh bawa ke sekolah untuk menjadi guru yang sentiasa positif dan memberi inspirasi kepada orang lain. Walaupun terpaksa memakai topeng, cikgu. Usahalah. Memakai topeng itu bukan bermaksud kita menafikan diri kita, bukan kita tidak menjadi diri kita, tetapi kita meraihkan emosi yang menunggu kita di sekolah itu. Anak-anak murid itu sendiri menunggu senyuman daripada kita. Anak-anak murid itu sendiri menunggu sesuatu yang hebat daripada cikgu. Tetapi jika kita tidak mampu untuk memberi pada diri kita, kita tidak akan mampu untuk memberi kepada anak-anak murid kita. Jadi, uruslah perasaan menyampah, uruslah perasaan letih, uruslah perkataan-perkataan lambatnya. Ni semua kau punya pasal. Ibu dah lambat, kau melambatkan lagi ibu. Banyak kan, banyak keluhan, banyak kritikan. Semua tu semua pengalaman. Saya juga melaluinya. Satu fasa di mana anak kecil-kecil, rapat-rapat, tertinggal itu, semua stres. Rupanya baru saya sedar, saya kena happy di rumah dulu. Saya kena cipta satu ruang yang happy dulu nak pergi sekolah. Okey, buat tenang. Okey, mama nak pergi sekolah, awak pun nak pergi sekolah. Tadi mama dah tertinggi suara. Masuk kereta! Kan, kuat suara kita kan. Tapi sebenarnya benda tu kita nak adjust. Tapi kita boleh minta maaf balik. Saya minta maaf, mama minta maaf. Mama nak cepat. Hari ni mama nak jaga gate. Mama nak jaga gate sekolah, nanti mama lambat. Mama minta maaf, nanti balik sekolah kita jumpa, kita dating lagi. Okey, secara tak langsung anak tu akan happy. Saya pun happy. Walaupun saya terlambat macam mana pun saya kejar masa. Cuba. Tapi kalau kita di rumah kita dah tersedih, kita dah terdiam, kita dah tersentak dengan anak kita pun dah
Memang anak tak guna dan benda tu tak habis. Terbawa-bawa ke sekolah, terbawa-bawa pada anak murid. Jadi kita takkan bahagia cikgu. Percayalah, bahagia itu sangat unik. Macam mana kita nak mencipta bahagia, macam mana kita nak mencari satu perkataan yang bahagia di sekolah, dia bermula di rumah. Dan bahagia itu sangat berbeza persepsinya pada lelaki dan pada perempuan. Kita kena faham, ya Allah, perempuan ni banyaknya emosi. Banyak emosi dan juga banyak perkataan. Kalau dia bercakap dengan cikgu, dia ramah dengan cikgu, bukan sebenarnya dia tergedik-gedik ke apa, dia ada satu perasaan dia nak meluahkan. Kalau Allah bisingnya bercakap orang sebelah ni tak habis-habis daripada sampai nak paskat tu sampailah ke kelas. Dia bercakap lagi. Sebenarnya dia meluahkan. Tak apa cikgu, raikan saja. Ya Kak Ita banyaknya bercakap hari ni Kak Ita kenapa? Tak apa, akan memang macam ni. Okey, teruskan Kak Ita. Semoga Kak Ita happy, masuk kelas baik-baik Kak Ita. Kita meraikan. Jangan sampai kita nampak pentadbir kita lari, lintang pukang, takut. Ada ruang, ada renggang. Jangan. Kita dekatkan, kita ada kebersamaan, kita saling menyayangi, kita menghormati dan kita meraikan rakan-rakan kita. Tak apa cikgu, selagi kita ada kasih sayang pada kawan-kawan, walaupun siapa mereka, insya-Allah di saat cikgu terduduk akan hadir orang memberikan kebahagiaan walaupun dengan satu perkataan, sabarlah cikgu, saya ada. Setidak-tidaknya cikgu boleh mendengar, setidak-tidaknya cikgu boleh merespon dan setidak-tidaknya cikgu ada di sebelah saya untuk mendengar rintihan saya. Cikgu kena yakin bahawa akan ada seorang cikgu yang sangat prihatin dengan cikgu. Dan cikgu kena yakin bahawa setiap di sekolah itu semua menyayangi kita. Kalaulah ada perkataan, dia tu tak suka aku. Dia ni tak suka aku. Dia ni tak suka aku. Dia ni klik aku. Ni bukan line aku ni, bukan. Cikgu kena bawa bertenang, bawa bersabar. Cikgu, kita kena sayang semua kawan-kawan kita. Kita maafkan semua kawan-kawan kita. Kita kena belajar berdamai dengan diri sendiri dan kita kena belajar berdamai dengan orang lain. Yang itu saya akan kongsikan sekejap lagi ya cikgu. Seterusnya, ada juga, ni topik yang paling hangat sikit lah. Seandainya berlaku wujudnya cikgu favourite. Cikgu favourite ni memang sangat hebat tau. Dia disukai oleh pelajar, dia disukai oleh rakan-rakan yang lain, dia disukai oleh semua yang ada di sekeliling. Sebab apa? Sebab dia ada satu aura. Memang akan ada satu sekolah, akan wujud satu cikgu tu. Siapakah cikgu itu? Cari. Aku ke? Dia ke? Dia ke? Jangan tunding orang lain cikgu, tapi perlahan-lahan bawa akulah cikgu itu. Walaupun tidak dinyatakan. Maksudnya bila kita tidak ada orang cari kita. Walaupun kita tak masuk kelas, tak nampak lah Halimah hari ni, mana Halimah? Kan, mencari Halimah. Kak Limah balik kampung. Kan? Tersadai kat mana-mana. Kehadiran Kak Limah tu dirasai. Walaupun orangnya tak banyak cakap. Dia tak perlu banyak cakap. Dia tak perlu macam talkative. Dia tak perlu orang yang menceriakan, tidak. Tapi orangnya, ciri-ciri orang itu ialah hain, iaitu tenang. Yang kedua, lain, lemah lembut. Yang ketiga, qarib, mesra. Yang keempat, selalu memudahkan orang lain. Nak tak cikgu mencipta bahagia dengan mempunyai 4 ciri ini? Yang pertama, hain, tenang, kita susah hati kita cari dia, kita tengok muka dia pun kita dah tenang rasanya kan. Yang kedua, lain, lemah lembut. Dia boleh respon, ya faham dek, akak pun tahu. Yang senior-senior ni memang akan dicarilah orang-orang yang tara-tara sebaya saya ni. Akak botol susu tertinggal, macam mana nak buat? Kan? Akak macam mana ni nak jadi YouTuber, tiba-tiba dah jadi benda lain. Walaupun kakak-kakak tu dia tak tahu benda-benda tu, tapi dia boleh datang. Tak apa, akak faham. Hang duduk diam-diam kat sini, kita tengok apa yang kita boleh buat. Kita boleh luahkan dekat dia. Kita boleh sandarkan pada dia. Itu. Lain, lemah lembut. Kelembutan dia tu, ya Allah, kalaulah Kak Leha tak ada. Ni kalau Kak Leha ada, ni best ni, dia faham ni perasaan saya.
Kalau apa Tuan Pengetua Kamarul Zaman tadi kan, kalau tak ada Tuan Pengetua tu rasanya tak ada, hilang ayah. Seolah-olah hilang ayah. Kalau tak ada puan kaunselor kita, hilang tempat nak mengadu. Seterusnya korek mesra. Jadilah seseorang yang mesra. Tidak melabel, tidak judgemental. Kita tengok kawan kita tu macam kenapa tak terurus kan, kita judge. Kita mula bawang dia. Kita tak nak. Kita tak nak sebab benda tu tidak akan mencetus bahagia di sekolah, tetapi menjadi satu yang toksik di sekolah. Okey, jaga silaturahim. Itulah yang terbaik. Berada di peringkat mana pun kita, pentadbir, pelaksana, pengurus, yang bahagian kru-kru sekolah, siram pokok bunga, jaga. Kalau kita jaga silaturahim itu, emosi kita bagaikan dibelai, cikgu. InsyaAllah. Okay. Setting di sekolah. Ini sangat penting. Setting di sekolah. Cikgu-cikgu semua sekolah hampir dibuka bersemuka. Jadi, ready, set and go. Sekarang nak go ni. Berapa hari lagi nak go ni? Macam mana? Ada yang berdebar-debar. Berdebar-debar nak tengok tugasan masing-masing. Aku jadi guru kelas ke? Jadi guru kelas lagi tahun ni. Rasanya tetap dah berpencen ni jadi guru kelas ni. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita. Tapi kita happy. Tak apa, budak kelas ni okey. Saya dah kenal dah dia. Okey, saya okey. Berdebar-debar dengan tugasan masing-masing. Berdebar-debar nak tengok jadual masing-masing. Berdebar-debar nak tengok suasana norma baharu. Agaknya macam manalah budak-budak ni. Boleh ke dia ikut SOP kita ni? Cukup ke kerusi pengetua PKM dia duk kira infrastruktur sekarang ni. Macam mana nak suruh murid datang dengan rasa yakin selamat di sekolah. Tu cabaran lah, cabaran pentadbir yang sangat hebat. Kuatkanlah semangat Tuan Pengetua PKM baru pentadbir. Cikgu-cikgu pun bagaimana nak meyakinkan cikgu-cikgu ibu bapa dia nak satu kenyataan anak saya memang confirm selamat di sekolah. Itu satu cabaran. Kita sebagai cikgu takut pula nak meyakinkan. Tapi sebagai seorang cikgu yang telah diamanahkan, sama-samalah kita bersama dengan pentadbir memberi keyakinan kepada anak murid dan juga diri kita sendiri. Ni nak vaksin ni, satu trauma yang baru pula pasca COVID-19. Bagaimana cabaran nak terima COVID pula? Bersediakah cikgu-cikgu untuk menerima vaksin? Hilang bahagia, 2 minggu tak boleh tidur. Ada cikgu 2 minggu tak boleh tidur kerana memikirkan vaksin ini. Bagaimana kalau vaksin ini memberi kesan kepada saya, Cikgu Aida? Betapa hebatnya anxiety dia, kerisauan dia terhadap COVID, terhadap vaksin tersebut. Itu semua dugaan dan cara bagaimana saya hilang bahagia dah. Hari tu saya rasa bahagia bila COVID hampir habis, reda. Tapi bila datang nak cucuk vaksin, nak pegang tu, dia dah mula hilang bahagia. Cara bagaimana kita nak meyakinkan orang sebegini? Cara bagaimana kita nak meyakinkan bahawa vaksin ini bagus? Cara mendekati dan memberi sokongan dengan cara yang terbaik. Baik, sesuatu yang penting ialah reset. Reset pemikiran. Paling penting reset pemikiran dan akan pergi kepada emosi. Dan emosi itu yang baik, yang positif akan seterusnya bertindak balas mencipta ruang bahagia di sekolah. Macam mana caranya? Minda positif, fizikal yang fit dan juga mental yang kuat. 3 perkara ini tidak boleh lari cikgu-cikgu semua. Perkara 3 serangkai ini bagaikan adik-beradik yang tidak boleh terpisah. Sekolah yang bahagia itu macam mana? Sekolah yang bahagia boleh dicipta dengan menghasilkan suasana yang menyeronokkan. Bagaimana kita nak mencipta keseronokan? Betul, kita kerja bukan untuk berseronok. Kita kerja untuk mengajar, untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik supaya akademik cemerlang, supaya sahsiah terpuji, supaya kebersihan itu di sekolah cantik, sekolah selamat. Tetapi sedar atau tidak, keseronokan yang digambarkan itu ialah bila kita berada di situ, kita bersama roh kita sebagai seorang guru. Cara bagaimana?
untuk kita happykan diri kita pergi ke sekolah dengan bersangka baik. Bersangka baik, tidak ada labeling, tidak ada rungutan dan sebagainya. Okay? Wujudkan kepercayaan antara satu sama lain. Percayalah dengan cikgu tersebut mampu melakukan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Berikan kepercayaan pada orang yang kita rasa mampu boleh lakukan. Dan sekali-sekala boleh juga kita cuba untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain supaya ianya boleh dijadikan satu ruang untuk semua merasai tanggungjawab tersebut tanpa dikritik di belakang, tanpa menidakkan di belakang. Seterusnya beri kebebasan. Beri kebebasan untuk seseorang itu meluahkan perasaan dengan cara yang betul. Bukan diviralkan, bukan dengan wujudnya satu grup underground yang lain pula untuk meluahkan perasaan yang negatif, itu tidak. Tapi beri ruang, salur ruang untuk cara bagaimana untuk kita rasa kebersamaan. Boleh tak rasanya duduk dalam kelas ni cikgu, saya tak boleh, saya tak boleh. Jadi kita kena tahu apa yang tak boleh tu. Apa yang tak boleh tu. Cari kaunselor. Mana tahu kaunselor boleh mendengar, boleh menjadi pendengar yang baik, sesuatu yang kita tak happy itu. Seterusnya, ini yang paling penting ialah ciptalah kenangan yang terindah di sekolah tersebut. Kita kena kreatif. Macam mana kita nak cipta? Dengan kasih sayang kita. Sama ada dengan kita beremosi dengan murid, bagaimana kita mencipta kejayaan dengan murid, bagaimana kita mencipta kejayaan ukhuwah dengan guru-guru. Tetapi kalau kita tidak memberi sesuatu kepada sekolah dan kita tak rasa pun nak memberi pada sesuatu pada sekolah, kita akan rasa biasa. Kita tak ada ikatan, kita tak ada sentimental value pada sekolah tu. Berbeza dengan orang yang ada sentimental value, tinggalkan mural, tinggalkan sesuatu, oh inilah sekolah yang paling aku sayang. Di sinilah bermulanya susah payah aku mengenal erti pendidik. Di sinilah bermulanya aku mengenal apa itu kefahaman tentang kepimpinan. Di situlah bermulanya aku faham tentang persahabatan dan di situlah tertumpahnya memori terindah sepanjang perkhidmatan sebagai guru. Ya Allah, bestnya kalau dapat rasa macam tu kan. Indahnya kalau dapat rasa macam tu kan. InsyaAllah benda itu akan dapat dirasai, dinikmati seandainya kita belajar untuk mensyukuri apa yang sedang ada sekarang ini. Baik, untuk itu cikgu semua, kita haruslah belajar untuk menafikan skrip-skrip yang negatif. Kita nafikan pemikiran-pemikiran yang seleweng, pemikiran yang herot-perot. Kita perbetulkan pemikiran itu supaya kita menjadi seseorang yang mendatangkan hasil yang baik. Okey, semua. Jadi cara bagaimana nak urus emosi itu yang tak best tu. Okey, saya faham cikgu-cikgu semua sangat kreatif cara bagaimana. Kita boleh habiskan dan menciptakan emosi yang tak bagus itu, kita nafikan, kita uruskan, kita luahkan dengan cara yang pelbagai. Mungkin cikgu lelaki dia boleh urus emosi itu dengan take off. Faham tak take off tu seolah-olah kita berhenti seketika. Fed up benda-benda ni semua, dan dia boleh keluar. Boleh keluar dan benda tu akan habis. Tapi dia tak sama dengan cikgu perempuan. Walaupun dia take off menjerniri untuk 2-3 hari, dia tak akan habis. Tapi kalau berbeza dengan cikgu lelaki, okey, tak mau. Sehari, dia akan habis. Sebab emosi dia tak banyak berbunyi berbanding dengan perempuan. Jadi kalau cikgu perempuan tu melalui fasa-fasa tersebut, raikan sahaja. Kadang-kadang cikgu-cikgu lelaki ni dia lebih nampak relax, steady dan boleh setia di sekolah. Begitu juga dengan cikgu-cikgu perempuan. Kalau kita tengok pada kajian memang ada sedikit perbandingan. Bagaimana emosi cikgu lelaki lebih terurus berbanding dengan emosi cikgu perempuan. Sebab apa? Sebab yang pelbagai.
background yang berbeza, kisah cerita yang berbeza. Tapi kita harus ingat, perempuan inginkan sesuatu yang disebut sebagai sokongan. Seteruk mana pun dia, ketinggalan mana pun dia, terkebelakang pun dia, jika diberi sokongan, jika diberi support, jika ditolak, diberi peluang dan ruang, dia akan memberikan satu ruang yang terbaik untuk dirinya terus berkembang. Jadi cara bagaimana lagi untuk mencipta rasa emosi yang baik ini? Dalam musim pandemik ini dengan masih lagi terkawal, masih lagi tidak mampu merentas. Okey, saya nak perkenalkan dengan cikgu-cikgu semua, ini yang dikatakan sebagai penulisan jurnal. Penulisan jurnal book. Okey. Journal book ini merupakan satu terapi di mana bila kita tak happy, kita boleh luahkan pada kertas tersebut. Kalau seandainya anda berasa bungkam, tak happy, tidak tahu tempat untuk meluahkan rasa, mencari-cari bahagia tu di mana, tak jumpa perkataan positif, anda boleh mulalah mengamalkan terapi penulisan jurnal. Sebab saya juga merupakan pengamal terapi penulisan jurnal ini dan alhamdulillah dia memberi ruang yang sangat hebat untuk saya mengeluarkan semua energi-energi yang negatif, energi-energi yang tak happy itu diluahkan pada sebuah buku. Namun dengan sebuah buku ini juga saya mampu untuk bangun, saya mampu untuk menjadi orang yang positif dan saya mampu untuk menjadi orang yang terus berkembang baik. Jadi eloklah kalau seandainya cikgu-cikgu semua mencuba dengan teknik-teknik tersebut. Ada juga orang mengurus emosinya melalui cycling, melalui hiking. Ada juga yang membeli emas untuk hilang stres. Tak apa. Itu cara dia. Kita raikan sahaja. Kita jangan label dia, oh beli emas buat apa, kau banyak duit ke apa ke. Tidak. Tapi itu cara dia untuk menghilangkan rasa stres dia. Dia mencipta bahagia. Sebab bahagia itu perlu dicipta cikgu. Dia tidak akan berlaku dengan sendirinya. Selfie, banner bahagia. Ada juga orang menyendiri. Dia ambil cara dengan menyendiri. Beruzlah dengan diri dia sendiri. Dia muhasabah diri dia. Ya. Masing-masing mempunyai cara yang tersendiri. Ada juga yang pergi memancing. Jangan menidakkan family time. Sebab tu dalam sekolah kita ada ladap dan kita ada satu tim KGKT yang cuba untuk membina satu rangkaian mencipta memori yang terbaik untuk memperbetulkan ukhuwah yang selama hari ini kita tak sempat nak bersapa-sama. Kita tak bergaduh. Kita tak ada masalah communicate, kita tak ada masalah dengan siapa-siapa, tapi kita tak ada ruang. Kita tak ada ruang nak mencipta kasih sayang, membina memori. Kita tak ada ruang untuk saling menghargai, tetapi ciptalah sesuatu memori dengan cara bagaimana kreativiti cikgu untuk kita menjadi terus menyokong, saling berbaik sangka dan bermotivasi untuk terus ke sekolah. Satu lagi perkara yang paling penting ialah self-talk. Self-talk. Saya nak ajarkan pada cikgu-cikgu, nak berkongsi dengan cikgu-cikgu semua. Self-talk itu sangat penting yang selalu diabaikan oleh masyarakat sekarang. Self-talk tu seolah-olah bermonolog asertif diri. Kadang-kadang kita merasakan diri kita ni tak berharga lagi. Jadi ambil cermin, betul ke apa yang aku buat ni? Betul ke pencapaian akademik rendah ni bermula daripada aku? Betul ke aku ni sudah tak mampu memberi perkhidmatan yang terbaik? Aku ni dah tak bagus, aku dah tak capai, dah tak mampu. Aku ni memang dah tak hebat dah, dulu boleh lah, sekarang dah tak boleh. Aku dan menyalahkan aku dan terus menyalahkan dan terus blame diri. Sebaliknya, selepas ini self-talk kita, Aida sebenarnya boleh, mungkin tak bersedia. Aida, awak sebenarnya boleh tapi mungkin awak penat. Cuba lepas ni, cuba bagi ruang untuk diri untuk bangkit semula. Tak apa, awak boleh Aida, awak boleh. Cuba bercakap dengan diri sendiri. Maafkan diri Aida, mungkin kali ni tak bernasib baik.
Mungkin banyak fail, ramai orang pelajar fail, tak capai, tak apa. Aku dah cuba yang terbaik, lepas ni nak cuba lagi, insya-Allah dengan doa, dengan kebaikan semua cikgu-cikgu, sokongan cikgu-cikgu, support daripada pentadbir, bahagia itu akan datang, semangat juang itu akan terus berkembang. Okey, dan yang terakhir sekali daripada saya, ingin saya kongsikan dengan cikgu-cikgu semua adalah tips bagaimana membentuk 5 minda positif. Ini merupakan satu modul mindfulness terapi yang saya pelajari daripada pensyarah saya, pensijilan ini, di mana kita kena belajar sayang diri kita. Bagaimana nak mencipta bahagia di sekolah, kena sayang diri dulu. Sebab dalam kehidupan kita tidak boleh lari daripada kasih sayang. Kasih sayang yang bukan kasih sayang songsang, tapi kasih sayang yang memberikan motivasi, satu ikatan yang baik antara kita dan sekolah. Ya, kita kena sayang diri kita dulu, barulah kita boleh sayang anak murid kita. Kita sayang diri kita dulu, baru kita boleh sayang anak murid kita. Kita sayang diri kita, kita boleh sayang pentadbir kita. Kita sayang diri kita, kita boleh sayang semua warga sekolah. Sayang yang macam mana diri kita? Adakah kita mengagungkan diri kita? Tidak. Tapi kita membetulkan pemikiran kita. Kita memberi ruang untuk diri kita sedar. Sedar bahawa kita sebenarnya bukanlah orang yang terlalu teruk. Tapi kita belum lagi menemui satu kekuatan. Seterusnya, tips yang kedua, pemikiran saya yang positif. Jangan lari daripada pemikiran yang positif. Kalaulah pemikiran itu sentiasa negatif, sentiasa inginkan penghargaan, sentiasa inginkan perhatian, menuntut sesuatu yang tak mampu diberikan, kelak kita akan kecewa. Kita akan kecewa bila kita tidak dipuji, tidak diberi sebarang pengiktirafan. Sebaliknya, kita betulkan pemikiran kita. Kita betulkan pemikiran kita supaya menjadi seseorang yang tidak terlalu menuntut, tidak terlalu memaksa, tidak terlalu memberontak, tapi belai jiwa kita baik-baik. Seterusnya, terima kenyataan dan move on. Terima kenyataan dan move on bila mana sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita kehilangan, tiba-tiba berantakan, tiba-tiba masalah keuangan, tiba-tiba satu peristiwa yang sangat traumatik. Ambil masa, terima kenyataan dan kita move on. Kalau kita tidak move on, dia akan menghantui kerjaya kita. Kita tidak mampu untuk melangkah pergi ke sekolah dengan keadaan yang manis. Kita tidak akan mampu. Akhirnya kita akan bawa jiwa kita yang sedih, mengajar pun hampir tak mampu nak buka suara dan semangat kita akan hilang. Di mana bahagia kita di sekolah? Kita tidak akan ketemukan. Kita move on cikgu, bangkit perlahan-lahan, ambil masa walaupun lambat dan lama. Beri ruang, kawan-kawan beri ruang, beri kefahaman, raikan dia walaupun dia menangis datang sekolah. Sedih. Sedih kehilangan anak COVID. Boleh rasa tak? Kenangan-kenangan, kita nak kembalikan balik dia boleh stand. Berdiri dengan bagus, berdiri dengan baik, sedar dia pergi sekolah hari ni. Jangan sampai pergi sekolah tak sedar rupa-rupanya dah sampai sekolah. Rupa-rupa masuk kelas mana ni? Ya Allah, masuk kelas orang lain. Kenapa cikgu ni tak keluar-keluar ni? Kelas aku ni rupanya silap kelas. Banyak rupa-rupanya. Tu dah tak sedar. Dia tak sedar, dia dah tak menjalani pengajaran yang betul. Dia dah tak menjadi diri dia yang sebenar. Dah tak mampu. Sebab itulah dia tak boleh bahagia. Jadi orang di sekeliling itu tarik dia. Kenal kembali cara untuk bahagia. Kita move on sama-sama. Seterusnya, berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang lain. Kita di sekolah hidup bersama dengan orang, bersama dengan manusia. Kita akan clash. Kita akan saya tak setujulah dengan dia. Saya memang tak setuju. Kenapa lah pentadbir tak nak dengar saya? Kenapa? Kenapa saya pula yang nak kena jaga bilik perpustakaan ni? Kenapa? Sepatutnya dia, sepatutnya saya. Banyak.
banyak untayan perkataan-perkataan yang kenapa, mengapa, di mana, tak habis. Tak habis cikgu, takkan habis. Malah dia akan menyesakkan lagi pemikiran kita. Jadi malam-malam duduk diam-diam, kita berdamai dengan diri kita. Kita maafkan orang lain. Berdamai dengan diri tu yang terlebih dahulu. Allahu Akbar, istighfar banyak-banyak. Ya Allah, aku tadi dah, ya subhanallah, aku tadi dah bagi dah satu sedas perkataan kat dia tadi. Kan, terkunci orang tu tadi, aku dah fire dah tadi. Puas hati aku, tapi patut ke? Sebab hubungan kita di sana selama-lamanya. Kita nak berkawan lama, kita nak bekerja lama, esok-esok pun kerja juga kita nak jumpa. Jadi kita maafkan diri kita. Ya Allah, maafkan diri ya Allah, tak apa. Dan kita maafkan orang lain, kita tegur balik. Kita tegur balik walaupun ya Allah tak suka. Aku dah tak suka dia kan. Kenapa suruh aku suka dia? Paksa. Tapi kita belajarlah berdamai. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun kalau kita memaafkan dia. Kak, saya minta maaf ya semalam kak. Maafkan saya ya kak. Memang saya macam tu tapi saya baik kak. Lama-lama orang akan kenal kita siapa. Berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang lain. Dan seterusnya syukuri, rasai dan nikmati. Ini words 3 perkara harus cikgu dengar, harus cikgu rasai dan cikgu lalui benda ini. Tidak dapat tidak, 3 perkataan inilah yang membina bahagia di rumah, bahagia di sekolah dan bahagia dalam diri sendiri. Baik, itu saja perkongsian daripada saya. Untuk cikgu-cikgu semua, cara bagaimana untuk kekal positif, mencipta bahagia di sekolah, seterusnya menjadi pendidik yang hebat dan pendidik yang memberi tauladan kepada yang lain. Kembali kepada moderators. Okey, terima kasih Cikgu Nurul Aida. Ada tak pertanyaan daripada rakan-rakan guru? Sebenarnya dah banyak kali juga penolong kanan pentadbiran saya merancang untuk ilmu berkaitan dengan psikologi ni. Hari inilah baru dapat merealisasikan dengan bantuan daripada Cikgu Nurul Aida. Ada tak pertanyaan daripada rakan-rakan guru? Dan juga staf, kita ada juga pernyataan daripada staf hari ini. Yang saya nampak Encik Halim, Encik Anwar. Okey, kalau tak ada, saya cuma ingin memberi kesimpulan sedikit lah daripada apa yang saya dengar tadi daripada cikgu. Kita ada juga menyentuh beberapa sebenarnya pendekatan teori, sebenarnya ada sebut reality, ada sebut REBT. Setiap manusia tu dia bermasalah daripada teori berbeza. Penerimaan tanpa syarat, dia memilih total behavior yang tidak bertanggungjawab, dan ada beberapa lagi. Betul tak Cikgu Nurul Aida? Betul. Okey, saya wakil daripada pihak sekolah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nurul Aida kesudian ilmu dengan kami, dengan diri saya sendiri. Saya harap apa yang kita perolehi pada hari ini dapat kita gunakan dalam kehidupan. Tambah-tambah lagi untuk cikgu-cikgu muda macam saya yang banyak masa lagi dalam perkhidmatan. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru di atas masa yang diberikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih warga Johor. Nanti jemput Tuan Pengetua, Puan Pentadbir datang ke Lumut. Kita main terapi pasir di Lumut. Silakan, selamat datang ke Perak ya. Tuan Haji Kamal Zaman memang orang Perak. Mai le Pengetua mari. kami memang orang Perak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Suryati. Terima kasih Cikgu Siti Asma, Cikgu Mazlifah. Terima kasih. Tuan Haji Kamarul Zaman.